Okay, bismillahirrahmanirrahim. Maklumlah tak biasa buat live, jadi pelik sikit. Baik, tadi saya dah sentuh tentang beberapa konsep yang membawa semangat yang sama dengan ketuanan Melayu, yang digunakan, yang dirasai lama sebelum kewujudan istilah ketuanan Melayu itu sendiri. Jadi bila kita bercakap tentang ketuanan Melayu, ada beberapa konsep yang kita perlu lihat secara bersama, iaitu konsep kebangsaan Melayu, seperti yang saya sebutkan tadi, nasionalisme Melayu, keperlindungan Melayu, kemelayuan, keterpendaman, budaya pentakrif dan sebagainya. Ada banyak konsep yang menghimpunkan semangat yang sama dengan idea ataupun gagasan ketuanan Melayu itu. Jadi bila kita bercakap tentang ketuanan Melayu, kita perlu lihat daripada dua lensa. Okay, lensa yang pertama ialah lensa sosial, iaitu yang mencirikan kewujudan satu semangat untuk memperjuangkan Melayu dan segala ciri-cirinya. Dan yang kedua ialah idea ketuanan Melayu yang perlu dilihat, yang perlu kita bincang daripada lensa politik, yang menggambarkan ketuanan Melayu yang terbentuk hasil daripada binaan politik ataupun political construct yang sering kita gunakan pada hari ini. Jadi kita perlu bezakan dua lensa ini. Ketuanan Melayu dari aspek sosial dan juga ketuanan Melayu yang telah dibentuk oleh elit politik, dibentuk melalui agenda setting pihak-pihak tertentu dan juga penonjolan imej-imej tertentu yang untuk mewujudkan sokongan dan juga membentuk satu politik, memberi kesan politik kepada pihak-pihak yang tertentu. Jadi ada dua perkara yang kita perlu bezakan. Sebab itu bila saya tengok ada beberapa pemimpin politik yang misalnya Khalid Samad, ada beberapa orang pemimpin politik yang sering salah ertikan konsep ketuanan Melayu ini kerana mereka melihat ketuanan Melayu itu hanya dari lensa politik, iaitu yang disebutkan oleh UMNO itu ialah ketuanan Melayu yang terbangun daripada political construct yang dibangunkan, yang sengaja dibangunkan. Kemudian yang kedua, apabila kita tahu untuk bezakan kedua-dua nilai ini, sosial dengan political ini, barulah kita tak akan menjadi apologetik apabila kita bercakap tentang persoalan-persoalan Melayu, baik dari aspek kebudayaannya, dari aspek bahasanya, dari aspek ekonomi, dari aspek politik. Sebab kita faham yang kita berbicara soal Melayu itu bukan dari segi ketuanan Melayu yang disebutkan oleh UMNO dan juga sekutu-sekutunya. Baik, saya sentuh yang pertama berkaitan dengan ketuanan Melayu dari lensa binaan sosial ataupun social construct. Yang kita boleh lihat pertama daripada beberapa sumber. Yang pertama daripada pengalaman sejarah orang Melayu. Kita boleh lihat juga dari aspek sastra dan juga gambaran yang ditimbulkan, perlambangan yang digunakan, dan juga dari segi pengangkatan wira-wira dalam budaya Melayu. Itu ialah gambaran kepada idea ketuanan Melayu yang kita gunakan dari lensa binaan sosial. Contoh yang saya petik, kata-kata yang kita selalu gunakan, yang sangat popular, sangat masyhur, yang disebutkan oleh Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Itu juga satu gambaran ataupun satu penegasan orang Melayu dalam berhadapan dengan hal-hal yang boleh mengancam identiti kemelayuan itu sendiri. Dan perkara ini bukannya saya sebut suka-suka hati, sebab ada sarjana yang sebutkan benda tu. Contohnya Cliff Kessler. Ada menafsirkan ungkapan takkan Melayu hilang di dunia itu sebagai dua maksud. Yang pertama sebagai gambaran orang Melayu untuk menjadi sesuatu di dunia, dan yang kedua ialah ketakutan orang Melayu untuk hilang di dunia dan tidak menjadi apa-apa dekat dunia ini. Contoh yang kita dapat lihat ialah
yang berlaku di Filipina, yang berlaku di Sri Lanka, di Singapura, di selatan Thailand, yang mana identiti itu sudah pun mula goyah dan tidak stabil. Dan ada juga secara politiknya sudah tidak lagi menjadi dominasi seperti mana di Singapura. Jadi kesemua ini ialah gambaran takkan Melayu hilang di dunia itu merupakan satu bentuk gambaran penegasan orang Melayu. Dan yang kedua ialah kalau kita lihat juga Ahmad Adam ada menyebutkan yang kemelayuan itu. Istilah kemelayuan itu juga bertitik mula daripada semangat nasionalisme, iaitu semangat ingin mempertahankan kepentingan orang Melayu sebagai sebuah bangsa. Jadi idea kemelayuan, idea nasionalisme itu juga perlu dilihat secara bersekali dengan idea ketuanan Melayu itu. Okay? Jadi dalam itu kita akan faham kenapa wujudnya idea-idea untuk mempertahankan kepentingan orang Melayu, mengangkat budaya orang Melayu, bahasa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga, sehingga sekarang ini juga, kita dapat lihat idea ataupun masalah yang berdepan dengan idea-idea Melayu itu, yang berhadapan masalah yang dihadapi oleh orang Melayu itu juga, kerana kegagalan pengangkatan budaya-budaya dan juga semangat untuk mempertahankan kepentingan orang Melayu dalam aspek sosial itu. Kemudian benda ni ada disebut juga oleh Rustam Sani sebenarnya, yang disebutkan dalam konsep dia, dalam satu konsep sosiologi yang dipanggil sebagai defensive structuring, iaitu satu bentuk penstrukturan bertahan, iaitu satu usaha untuk memperkukuhkan kedudukan diri orang Melayu secara eksklusif untuk membangunkan, untuk memelihara identiti budaya dalam keadaan mereka rasakan sebagai satu ada ancaman terhadap identiti mereka. Dan penegasan dari aspek sosial ini juga dapat kita lihat daripada banyak peristiwa-peristiwa sejarah. Misalnya perlembagaan rakyat yang diperjuangkan oleh nasionalisme Melayu jalur kiri, itu juga satu bentuk penegasan supaya orang Melayu seperti yang disebutkan tadi, takkan Melayu hilang di dunia itu, kerana mereka memahami keadaan konteks politik Malaya ketika itu yang memerlukan satu penakrifan kepada budaya Melayu itu di dalam satu konsep bangsa Malaya atau berbangsa Malaysia yang kita lihat sekarang ini. Penegasan itu juga merupakan satu gambaran sosial kepada yang kita sebutkan sebagai ketuanan Melayu itu. Kemudian kita dapat lihat juga idea ketuanan Melayu yang dari aspek terbentuk daripada politik. Okay? Sebenarnya kesedaran yang terbentuk daripada political construct ini satu benda yang baru sebenarnya. Tahun 80-an barulah disebutkan perkataan Malay dominance asalnya, dominasi Melayu. Tapi apabila diterjemahkan, Malay dominance itu yang disebutkan oleh Abdullah Ahmad, seorang pemimpin UMNO daripada Kelantan, Kok Lanas, yang kemudian diterjemahkan secara popular menjadi Ketuanan Melayu. Walaupun ada beberapa pihak, ini ialah satu bentuk Ketuanan Melayu yang terbentuk melalui political construct, binaan politik yang terbentuk melalui binaan politik. Satu istilah yang pertama kali digunakan, Ketuanan Melayu itu, iaitu yang untuk mengenengahkan perkara-perkara yang sama juga sebenarnya, tentang masalah ekonomi orang Melayu ketika itu, keadaan bahasa orang Melayu ketika itu, tetapi diperbahaskan melalui konteks politik. Ini yang disebutkan sebagai political construct yang terbentuk daripada keadaan politik. Kemudian sebelum daripada istilah yang digunakan pada tahun 1980-an itu, idea Ketuanan Melayu itu sebenarnya wujud apabila pelaksanaan DEB pada tahun 1969, pasca 1969. Itu selepas daripada rusuhan kaum, wujud satu dasar yang dibuat oleh kerajaan ketika itu untuk
mengangkat semula ekonomi orang Melayu, penambahan equity dan sebagainya, dan memperkenalkan yang kita panggil sebagai dasar afirmatif yang memberi kelebihan tertentu kepada orang Melayu. Jadi ada disebutkan, perkara ini ada disebutkan dalam Means, Gordon P. Means, dalam jurnal dia Special Rights as a Strategy for Development, yang mana dia sebutkan dasar ekonomi baru ini yang pada asalnya merupakan satu bentuk instrumen ekonomi untuk membangunkan orang Melayu, membangun ekonomi orang Melayu, merapatkan jurang ekonomi antar kaum, akhirnya menjadi satu kesan sosial, kesan psikologi kepada orang Melayu. Kerana orang Melayu mula merasakan yang tanpa DEB ini mereka tak mampu untuk hidup, tak mampu untuk berdikari tanpa adanya dasar afirmatif ini. Jadi kesan psikologi ini lama-kelamaan menjadi pula kesan politik. Ini yang kita katakan sebagai satu bentuk political construct ini. Apabila kesan DEB daripada dasar ekonomi, instrumen ekonomi bertukar menjadi instrumen politik, kerana pada ketika itu orang Melayu mula merasakan yang dasar afirmatif itu sebagai satu bentuk hak kepada orang Melayu. Hak yang tidak boleh dinafikan. Sedangkan kalau kita faham maksud dasar afirmatif itu sendiri merupakan satu bentuk dasar yang bersifat sementara, yang memberikan satu kelebihan tertentu dalam satu tempoh masa yang tertentu kepada orang Melayu. Jadi apabila kesan psikologi itu daripada kebergantungan kepada dasar ekonomi baru, kebergantungan kepada kelebihan yang diberikan oleh kerajaan kepada orang Melayu, kesan itu menjadi kesan politik. Kerana orang Melayu mula merasakan yang dasar afirmatif itu, kelebihan yang diberikan kepada orang Melayu itu merupakan satu hak yang tidak boleh dirampaskan. Ini yang dipanggil hak orang Melayu ni. Sedangkan dalam istilah perlembagaan tidak ada disebutkan tentang hak orang Melayu. Yang disebutkan hanyalah hak istimewa orang Melayu. Ada beza antara hak dan juga hak istimewa orang Melayu. Dan apabila kesan politik itu mula mengambil tempat, ketika inilah UMNO mula merampas ataupun mengambil alih kesan psikologi itu, memanfaatkan kesan politik itu demi kepentingan politik UMNO itu sendiri. Jadi kesan itu, perubahan itu mewujudkan satu yang kita sebutkan sebagai wahdat baru. Wahdat ni satu istilah dalam Sulalatus Salatin, yang mana perjanjian antara pemerintah dengan yang diperintah. Dan ketika itulah UMNO mula menanamkan bibit-bibit bahawasanya UMNO itu perlu untuk mengekalkan hak orang Melayu itu, dasar afirmatif, dan mewujudkan satu perkara yang baru, iaitu yang kita sebut sebagai neo-feudal. Satu pemahaman baru, iaitu satu peralihan daripada feudalisme yang berteraskan kerajaan ataupun kesultanan kepada satu feudalisme yang baru yang berteraskan kepada pemimpin-pemimpin politik dan juga kepada sistem kerajaan. Dan di sinilah yang saya sebutkan sebagai adanya agenda setting pihak-pihak tertentu, khususnya UMNO, untuk mengenengahkan isu ketuanan Melayu yang terbangun di atas binaan politik itu tadi. Okay. Orang Melayu, UMNO mula bermain dengan isu yang sebegitu, lalu menjadi satu kesan jangka panjang kerana orang Melayu mula bergantung kepada kerajaan, mula bergantung kepada parti pemerintah. Dan inilah satu kewujudan neo-feudal yang memberi kepada kesan politik kepada orang Melayu. Kesannya cukup besar. Yang nanti saya akan sebutkan beberapa kesan yang kita boleh lihat apabila idea ketuanan Melayu ini telah pun dilihat melalui kesan politik, melalui binaan politik. Yang pertama kerana agenda setting, iaitu isu ini dimainkan untuk mewujudkan satu sentimen prejudice antar kaum, seolah-olah ada pihak yang sedang mengancam
kedudukan orang Melayu. Dan yang kedua ialah aspek framing process, iaitu diambil alih oleh UMNO melalui propaganda, melalui media dan sebagainya, untuk menampakkan, untuk menonjolkan imej UMNO sebagai pelindung kepada orang Melayu. Okay? Di sinilah terjadinya yang sering kita sebutkan dalam Pimpinan Agung UMNO, disebutkan hidup Melayu dan sebagainya, kerana memberi kelebihan kepada UMNO, kerana ketika itulah UMNO mula menonjolkan imejnya sebagai pelindung kepada kedudukan istimewa orang Melayu ini. Jadi ada dua konsep, sosial dan juga politik. Kita kena bezakan itu. Okay? Jadi kesan ni cukup besar. Yang pertama kita boleh lihat idea tentang ketuanan Melayu, kemelayuan. Saya tak suka guna istilah ketuanan Melayu ni sebenarnya. Sebab bunyinya sangat terlalu negatif, kerana sudah pun bercampur dengan sentimen politik yang perkauman yang sempit. Jadi saya mengelak untuk menggunakan idea ketuanan Melayu itu. Tapi saya lebih melihat pada idea kebangsaan Melayu yang lebih kurang sama juga, semangat yang sama. Cuma ketuanan Melayu itu mempunyai konotasi politik yang cukup kuat. Jadi kesannya apa? Yang pertama sekali, kalau kesan ni kita boleh lihat daripada reaksi orang Melayu. Okay? Reaksi orang Melayu dan juga pola pengundian orang Melayu. Ada dua aspek kesan yang boleh kita lihat. Reaksi orang Melayu yang pertama sekali, dengan adanya rasa bahawa mereka ini sebagai idea kedudukan orang Melayu itu satu perkara yang penting, dan mana-mana pihak yang cuba untuk merampas, yang cuba untuk menggugat, itu akan menimbulkan satu perasaan yang kurang senang kepada orang Melayu. Kesan yang pertama kita boleh lihat pada tahun 1930-an. Kesan pertama iaitu ketika mana kedatangan imigran ataupun pendatang yang didatangkan oleh British ke tanah Melayu daripada China dan juga India, yang mana ketika itu telah mewujudkan kesedaran berpolitik orang Melayu yang pertama. Ini kesedaran, ini penting. Betapa pentingnya idea ketuanan Melayu, idea nasionalisme Melayu itu kepada orang Melayu, kerana sehinggakan idea semangat berpolitik itu, kesedaran berpolitik orang Melayu itu timbul bukan kerana faktor penjajahan. Orang Melayu tak ada kesan, tak ada masalah dengan British, dengan penjajah Inggeris, tak ada masalah. Dasar-dasar yang dibuat oleh Inggeris diterima. Dan dalam masa itu juga kita dapat lihat satu budaya Melayu, iaitu orang Melayu menganggap berpolitik ni ialah satu amanah yang diberikan kepada pemerintah. Orang Melayu tak boleh campur tangan urusan politik. Usaha untuk campur tangan dalam urusan politik itu akan dianggap sebagai derhaka ketika itu. Baik. Jadi maknanya kewujudan Inggeris di tanah Melayu itu tidak dilihat sebagai satu masalah kepada kedudukan orang Melayu. Tidak ada masalah. Tapi kesedaran itu mula timbul pada tahun 1930-an, ketika mana pendatang daripada China dan India ini mula merasakan bahawa mereka ini ialah sebahagian daripada tanah Melayu, sebahagian daripada penduduk asal tanah Melayu. Dan ketika itu mereka mula menuntut beberapa hak yang sama rata oleh tanah Melayu, yang dirasai oleh orang Melayu. Dan ketika inilah wujudnya kesedaran pertama, kesedaran berpolitik orang Melayu yang pertama. Ini satu kesan yang cukup besar di dalam sejarah politik orang Melayu. Okey. Apabila wujudnya ancaman itu, tuntutan yang radikal daripada pendatang, ketika itulah kita gunakan istilah pendatang, China dan India ini, untuk menuntut hak yang sama rata dengan orang Melayu. Orang Melayu yang tidak ada kesedaran berpolitik, ini kesedaran massa, bukan kesedaran yang bersifat elit. Yang daripada Abdul Rahman Limbong ke, daripada Datuk Maharaja Lela, itu ialah kesedaran yang bersifat elit politik. Tapi kesedaran yang timbul pada tahun 1930-an ini ialah satu kesedaran yang bersifat massa, yang bersifat menyeluruh. Jadi apabila adanya ancaman daripada pendatang itu tadi yang menuntut hak sama rata itu,
Jadi orang Melayu mula bergerak masuk ke dalam, mula menubuhkan beberapa pertubuhan yang bersifat politik yang pertama sekali tertubuh. Okay, ada yang cuma ketika itu bersifat kenegerian lah. Okay. Dan kemudian daripada itulah timbulnya pertubuhan politik Melayu yang bersifat yang lebih besar, iaitu Kesatuan Melayu Muda, KMM. Ideanya sama, untuk memperjuangkan kepentingan Melayu, KMM. Jadi ada beberapa istilah reaksi orang Melayu yang kita boleh lihat tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1946, ketika mana Malayan Union diperkenalkan, itu pun sama, menimbulkan usaha untuk merendahkan ataupun untuk menghapuskan, untuk menyamaratakan kebudayaan Melayu, identiti Melayu sama dengan etnik-etnik yang lain, menjadikan Melayu sebagai yang selalu disebutkan sebagai bangsa Melayu itu sama seperti etnik-etnik yang lain, sebahagian daripada etnik yang lain dalam konteks negara kita, akan menimbulkan kesan yang cukup besar. Jadi ini yang berlaku pada dalam Malayan Union. Yang mana kita tahulah sebab faktor Malayan Union ini ditolak bukan sebab Pesuruhjaya British memaksa Sultan untuk menandatangani Malayan Union. Tak, bukan isu itu. Isu utama dalam Malayan Union itu, Kesatuan Malaya itu, ialah kerana usaha untuk meletakkan kedudukan orang Melayu pada satu peringkat yang sama dengan etnik yang lain. Dan ketika itu timbul satu perasaan takut untuk hilang daripada dunia ini, untuk hilang daripada Malaysia ini, kerana kewarganegaraan itu dibuka sangat luas kepada koloni Inggeris ketika itu. Dan Malayan Union ini, reaksi yang diberikan oleh orang Melayu terhadap Malayan Union ini sangat besar, sehingga pada satu tahap orang Melayu berani untuk menggulingkan Sultan itu sendiri. Satu perkara yang sangat luar biasa daripada budaya politik orang Melayu. Ini yang terjadi pada kes Sultan Johor, apabila ada beberapa akhbar yang mula mengkritik Sultan Johor kerana bersetuju untuk menandatangani Kesatuan Malaya itu, Malayan Union itu, dan meletakkan orang Melayu dalam keadaan yang sangat tidak selesa lah, yang sangat tidak selesa. Jadi itu satu tahap reaksi yang cukup besar apabila ada usaha untuk menidakkan penegasan orang Melayu di dalam konteks politik Malaysia ini. Jadi sehinggakan pada satu tahap sanggup untuk menggulingkan Sultan dalam budaya politik Melayu. Satu perkara yang sangat luar biasa. Dan idea penegasan Melayu ini juga sebenarnya sangat bercampur aduk, dan sangat berbeza-beza pemahamannya. Misalnya golongan kiri, mereka ingin menegaskan kedudukan Melayu dalam perlembagaan rakyat itu. Maknanya ada satu istilah Melayu itu digunakan sebagai satu gambaran kepada bukan lagi melampaui aspek ras dan juga etnik, tapi bersifat bangsa itu sendiri, nation itu sendiri. Jadi tetapi pada pandangan orang Melayu kebanyakan, ini jadi masalah ni. Pada pemimpin kiri Melayu, mereka melihat bahawasanya usaha itu sebagai satu bentuk untuk meletakkan kedudukan Melayu pada satu tahap yang tidak boleh dicabar. Melayu itu sendiri sebagai satu konsep bangsa dan juga warga negara. Contohnya pada hari ini kita ada China, kita ada India dan sebagainya. Tapi mungkin kalau pelaksanaan perlembagaan rakyat itu berlaku dengan baik, kemungkinan China dan India juga akan menggunakan satu istilah yang sama seperti kita, iaitu istilah Melayu. Pada pemimpin Melayu Burhanuddin Al-Hilmi ke, daripada Ahmad Bustamam ke, mereka melihat itu sebagai satu usaha untuk meletakkan kedudukan orang Melayu pada satu tahap yang tinggi, memahami keadaan politik, memahami bahawasanya orang Melayu tidak boleh berpatah balik menjadi tanah Melayu eksklusif kepada orang Melayu semata-mata, menjadi satu konsep Melayu yang lebih inklusif kepada mana-mana pihak. Tetapi pada satu pihak yang lain, mereka melihat itu sebagai satu bentuk penyamarataan, satu bentuk penindakan kepada bangsa Melayu
melemahkan bangsa Melayu kerana mula meletakkan bangsa Melayu itu sebagai sama dengan etnik-etnik yang lain. Ini ada kita lihat daripada beberapa ucapan yang diberikan oleh On Jaafar misalnya. Beliau menyindir bagaimana kita katakan kita nak letakkan Melayu sebagai warga negara. Tak mungkin. Itu satu sindiran dan diterima oleh orang Melayu kebanyakan, dan salah satu sebab kenapa perlembagaan rakyat itu sukar untuk diterima oleh orang Melayu. Kerana faktor kesamarataan itu. Sukar untuk diterima. Kemudian pada tahun 50-an, ketika mana pemerintahan Tunku Abdul Rahman, ini kesan ataupun reaksi politik orang Melayu. Tunku Abdul Rahman, saya minum air sekejap. Baik. Tunku Abdul Rahman, seperti yang kita faham, beliau ni ialah Perdana Menteri yang sangat liberal, akomodatif dan apologetik dalam isu-isu yang melibatkan Melayu. Dan ada beberapa ucapan yang sangat yang menimbulkan satu perasaan yang kita sebutkan dilihat oleh orang Melayu ketika itu sebagai cuba untuk mencabar idea ketuanan Melayu itu. Ada beberapa perkataan yang sering disebutkan. Salah satunya ialah praktik politik yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman itu yang menimbulkan kegusaran orang Melayu, yang memperlihatkan seolah-olah ketuanan Melayu itu tidak lagi penting oleh Tunku Abdul Rahman. Itu dengan idea kewarganegaraan yang sangat luas, sangat mudah untuk kita dapat. Dan perkara ini dilihat dan juga dilihat oleh beberapa orang, oleh pemimpin Melayu, terutamanya daripada parti pembangkang ketika itu, PAS, yang melihat Tunku Abdul Rahman ini sebagai satu untuk mengancam. Ada satu istilah, satu ayat yang digunakan dekat parlimen yang disebutkan sebagai Tunku Abdul Rahman ini menjual tanah Melayu ini kepada China. Okay? Menjual tanah Melayu ini kepada China. Dan apa yang berlaku? Orang Melayu ketika itu mula merasakan yang Tunku Abdul Rahman ini sudah tidak mampu untuk melindungi mereka. Jadi dalam konsep ketuanan Melayu itu, ada satu konsep yang lain yang juga kita perlu lihat secara bersama, iaitu konsep pelindung kepada orang Melayu. Jadi ketika mana orang Melayu mula melihat Tunku Abdul Rahman tidak lagi mampu untuk melindungi orang Melayu, ketika itulah pada tahun, saya lupa pada tahun berapa, sekitar 50-an, pilihan raya pertama, ketika mana pilihan raya pada tahun 1969, pada tahun 1969, undi yang diperolehi oleh UMNO ataupun bukan perikatan, apa nama perikatan ketika itu pada satu tahap yang sangat rendah dan hampir-hampir kehilangan hilang majoriti ketika itu pada tahun 1969. Ini ialah kesan daripada kegusaran orang Melayu apabila melihat satu-satu pemimpin ataupun satu-satu parti politik tidak lagi mampu untuk melindungi apa yang disebutkan sebagai ketuanan Melayu ataupun apa-apa yang kita sebutkan itu tadi. Baik. Dan ada banyak isu-isu yang kita boleh lihat. Pada tahun 69 dengan adanya rusuhan kaum itu juga tercetus akibat daripada penindakan kepada Melayu sebagai teras kebangsaan di negara kita ini. Sehingga tercetusnya rusuhan kaum itu satu perkara yang cukup luar biasa. Ada beberapa peristiwa yang saya lupa. Natra, Kongres Melayu Semalaya, ada beberapa peristiwa yang menggambarkan bahawa orang Melayu ini tidak selesa apabila mereka disamakan dengan etnik-etnik lain ataupun ada pihak yang cuba untuk merampas, menyamaratakan kedudukan istimewa orang Melayu. Baik, kesan yang seterusnya ialah saya nak tunjukkan, iaitu kesan yang bersifat politik dari aspek pola pengundian. Okay. Sebenarnya ada slide ni, tapi saya tak tahu macam mana nak letak.
Okey, bila saya sebutkan tadi, idea ketuanan Melayu ini perlu dilihat bersekali dengan idea pelindung. Okey, mana-mana pihak yang dilihat tidak mampu untuk melindungi kepentingan Melayu, maka mereka akan ditolak. Tunku Abdul Rahman pernah ditolak. On Jaafar pernah ditolak. Ini pemimpin-pemimpin Melayu utama di dalam UMNO ketika itu. UMNO pernah ditolak oleh orang Melayu kerana kegagalan UMNO untuk melindungi kepentingan orang Melayu. Sultan pernah ditolak oleh orang Melayu kerana gagal untuk melindungi kepentingan orang Melayu. Jadi konsep pelindungan orang Melayu itu, pelindung kepada orang Melayu itu penting untuk kita lihat dalam kita membahaskan kesan daripada idea ketuanan Melayu itu sendiri. Sehinggalah sekarang ini, perkara yang sama turut berlaku, termasuklah baru-baru ini dalam Kerajaan Pakatan Harapan yang kemudian pergi kepada Perikatan Nasional ini. Perkara yang sama berlaku. Dan idea mengenai ketuanan Melayu ini sering diulang-ulang. Dan mana-mana pihak yang gagal untuk menonjolkan imej pelindung kepada idea ketuanan Melayu ini, maka mereka juga akan ditolak. Ini yang berlaku kepada PAS, ini yang berlaku kepada Amanah, yang berlaku kepada Pakatan Harapan di ketika mana PRU yang ke-14 yang lalu. Baik. Saya cuba buat perbandingan. Ada satu graf yang saya buat. Perbandingan kerusi Parlimen Parti Melayu. Okey, perbandingan kerusi Parlimen Parti Melayu. Kita dapat lihat yang pertama, dalam pola ini, pola pengundian ini, walaupun kita lihat undi BN itu mula menurun, tapi undi orang Melayu boleh dikatakan agak statik kepada UMNO. Kerana UMNO memperlihatkan diri mereka itu sebagai pelindung. Baik, saya ambil contoh. Pada tahun 2004. 2004 ni ialah zaman Pak Lah. Zaman Pak Lah. Ketika ini UMNO, BN menang besar. Tak dapat dinafikan. BN memperolehi 149 kerusi parlimen. Okay? BN menang secara keseluruhan. UMNO menang 110. Okay, dan kita bandingkan dengan parti-parti Melayu yang dalam barisan alternatif ketika itu. PAS hanya memperoleh 6 sahaja kerusi. Okay? Dan barisan alternatif ketika itu memperoleh sebanyak hanya 20 kerusi parlimen. Jadi perbandingan, kita perlu lihat perbandingan antara kerusi-kerusi Melayu ini. Sebab pertembungan antara parti-parti yang berteraskan Melayu dan Islam ini ialah perjuangan untuk menonjolkan imej mereka sebagai pelindung orang Melayu. Dan pada tahun 2004 ini, ketika ini PAS masih lagi bersama di dalam gabungan barisan alternatif bersama dengan DAP, walaupun agak loose, agak longgar dia punya kerjasama, tapi dia bekerjasama dengan DAP dari sudut pembahagian kerusi dan sebagainya dengan PKR. Okay. Hasilnya bagaimana? PAS hanya memperolehi 6 kerusi sahaja, 6 kerusi parlimen berbanding dengan UMNO. Kerana ketika itu kita lihat ketika mana PAS bekerjasama dengan DAP, PAS memperlihatkan satu situasi yang cukup berbeza daripada sekarang ini. Okay. Ketika itu PAS memperlihatkan idea ketuanan Islam dan menolak idea politik kebangsaan, menolak hak istimewa orang Melayu. Ini sebenarnya ucapan-ucapan daripada Presiden PAS itu sendiri, daripada Tuan Guru Haji Hadi lah. Tuan Guru Haji Hadi ketika mana bila mengatakan hak istimewa orang Melayu ini, kalau PAS minta dia akan hapuskan. Ketika itu PAS dilihat sebagai PAS for all. Jadi imej PAS ketika itu sangat menggusarkan orang Melayu secara kebanyakan. Kerana PAS memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang anti kepada idea-idea kebangsaan, idea-idea ketuanan ini. Terutamanya apabila PAS membawa idea ketuanan Islam itu. Dan UMNO 2004 sangat stabil. 2008. 2008 ini tahun ketika mana Pak Lah kalah teruk, sehingga hilang beberapa kerusi, sehingga hilang beberapa buah negeri pada tahun 2008.
Ketika itu BN menang 140 kerusi secara keseluruhan. Tetapi UMNO masih lagi stabil. Maknanya undi orang Melayu kepada UMNO itu masih lagi stabil. Iaitu mereka menang, UMNO menang 79 kerusi. Dan ketika itu kalau kita lihat Pakatan masa ni Pakatan Rakyat, okay, Pakatan Rakyat menang 82 buah kerusi, satu jumlah yang cukup besar pada tahun 2008. Tapi perbandingan dengan PAS ketika itu hanya memperolehi sebanyak 23 buah kerusi. Itu pun disebabkan disebabkan kelemahan Pak Lah itu sendiri, dan juga kelebihan PAS sebagai parti yang memperlihatkan, yang berteraskan Melayu. Jadi kat situ juga kita boleh lihat bagaimana undi orang Melayu beralih daripada UMNO kepada PAS. Dia tak pergi kepada parti-parti yang lain. Dia tak pergi kepada PKR, DAP apatah lagi, kerana unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang macam ini. Okay? Jadi pada tahun 2008, kesan daripada penolakan terhadap UMNO, kelemahan Pak Lah itu sendiri, maka orang Melayu beralih daripada mengundi UMNO kepada mengundi PAS. Okay? Dia tak akan pergi kepada PKR kerana PAS lebih dekat dengan jiwa orang Melayu. Okay? Walaupun kita kata ada sedikit yang memperlihatkan PAS ini gagal untuk memelihara kepentingan orang Melayu. 2013, PAS hanya menang 21 kerusi. 2013 ini ialah zaman kejatuhan UMNO, zaman-zaman kejatuhan BN. Walaupun macam tu, BN masih lagi menang 133 kerusi. Okay. UMNO konsisten 88 kerusi, satu jumlah yang cukup besar, dan menyumbang kepada bertahannya Barisan Nasional itu kerana adanya sokongan daripada orang Melayu kepada UMNO. Kemudian pada tahun 2008, PRU 14. Ketika ini dinamik politik itu sudah pun mula berbeza. Okay? Dinamik politik sudah pun mula berbeza. 2018 ini adanya parti yang baru, Parti Mahathir bersatu ketika itu. Adanya Parti Amanah Negara. Okay, Parti Amanah. Parti sepihan daripada PAS dan juga UMNO. Dan kalau ketika ini juga kita dapat lihat PAS bertanding secara sendirian, walaupun ada gagasan sejahtera, tapi gagasan itu sangat tidak signifikan dengan gabungan politik yang sepatutnya. Jadi dekat sini kita dapat lihat perbezaan. Walaupun BN hanya menang 79 kerusi ketika itu, tapi UMNO masih lagi dominan, menang 54 kerusi parlimen Melayu. Ini kita buat perbandingan mengikut parti-parti Melayu lah, prestasi parti-parti Melayu. Baik. Pakatan Harapan menang 104 kerusi, campur dengan daripada warisan dan sebagainya, PH dapat menang. Dan Amanah hanya menang 11 kerusi. Okay? Amanah hanya menang 11 kerusi saja. Ini satu performan parti yang berteraskan Islam ni. Tapi kita dapat lihat dekat sini bagaimana orang Melayu tidak mengundi parti-parti seperti Amanah dan juga Bersatu. Ada mengundi, tapi sokongan itu tidak sekuat undi kepada UMNO. Sebab itu daripada PRU 14 itu, jumlah orang Melayu yang mengundi Pakatan Harapan hanyalah sekitar 26% sahaja. Okay, 26%, satu jumlah yang sangat sedikit. Itu pun kerana adanya faktor Mahathir. Orang Melayu mula beralih untuk mengundi Pakatan Harapan. Itu pun jumlah yang swing yang sangat sikit, 25%. Okay? Jadi ini ialah kesan daripada aspek pola pengundian. Hasil daripada penanaman idea ketuanan Melayu, daripada agenda setting pihak-pihak tertentu, UMNO khususnya melalui propagandanya, yang memperlihatkan idea ketuanan Melayu itu sebagai akan tidak lagi diterima, akan ditolak, akan tidak diperjuangkan oleh parti coalition yang baru memerintah, iaitu Pakatan Harapan. Kesannya ada dekat situ, kita dapat lihat. Baik, akhir sekali,
Sebelum tu saya akan sentuh tentang beberapa pola pengundian Melayu pada tahun 1995. Okey. Maknanya peratusan Melayu mengundi kepada BN dan juga secara coalition, mengundi secara gabungan. Pada tahun 95 orang Melayu yang mengundi BN 69%. 99 53%, 2004 63%, 58% pada tahun 2008, 2013 63%, 2018 45%. Dan ini kita dapat lihat walaupun undi kepada BN itu mula merosot, tapi sokongan, apa yang saya nak sebutkan sini ialah sokongan orang Melayu kepada UMNO itu masih lagi tidak berubah. Okay? Kalau ada pun perubahan, mereka akan pergi kepada PAS. Kerana PAS ketika mana di 2018 itu, pada periode 14 itu, sudah pun mula menunjukkan imej sebagai pelindung Melayu. Okay? Jadi kesannya pada tahun 2018, saya ringkaskan, di 2018 29% orang Melayu mengundi PAS. Stand alone, PAS menang 29%. Berbanding dengan Pakatan Harapan yang dalamnya itu ada gabungan beberapa buah parti. Ada DAP, ada PKR, ada Amanah, ada Bersatu. Tapi undi yang diperolehi, undi orang Melayu, okay, yang diperolehi oleh Pakatan Harapan itu sangat rendah berbanding dengan PAS yang keluar daripada coalition Pakatan Rakyat itu dan bertanding secara sendiri 29%. Jadi apa yang kita nak sebutkan sini ialah kesan itu. Kesan politik itu apabila satu-satu pihak itu gagal untuk menampakkan imej dia sebagai pelindung pada orang Melayu, maka satu-satu pihak itu akan menerima kesan daripada perkara itu. Amanah sangat apologetik dalam isu-isu yang melibatkan Melayu. Sedangkan isu-isu yang disebutkan itu sangat yang melibatkan soal budaya, yang melibatkan soal bahasa dan sebagainya, sangat-sangat apologetik berbanding dengan UMNO dan juga PAS. Jadi sebab itu undi itu sangat dilihat sangat-sangat berbeza. Okey. Apa lagi saya nak sebutkan? Okey. Jadi apa penting idea ketuanan Melayu ini? Apa yang penting? Yang pertama sekali, gambaran pada saya melibatkan soal kestabilan. Pihak yang gagal untuk mendapatkan kepentingan sokongan daripada orang Melayu, hasilnya akan jadi seperti mana Pakatan Harapan baru-baru ini, okay, dengan langkah Sheraton dan sebagainya. Arus populisme Melayu sangat kuat apabila berdepan dengan isu-isu yang melibatkan kepentingan mereka. Katalah kita bukannya apologetik, kita nak kata jadi macam UMNO, tak. Tapi paling tidak kita mampu untuk mewujudkan naratif saingan kepada idea-idea kemelayuan ataupun idea ketuanan Melayu yang dibawa oleh Muafakat Nasional misalnya. Paling tidak perlu ada saingan kepada idea-idea tersebut. Kalau tidak, mereka akan menjadi orang Melayu akan lebih tertarik untuk pergi kepada satu pihak yang lebih kanan, yang lebih ultra berbanding dengan idea konservatif Melayu yang lebih sederhana, yang lebih moderate. Dan satu lagi yang kita boleh faham daripada apa yang saya cuba sampaikan dekat sini, idea ketuanan Melayu itu akan sentiasa berlangsung. Konsepnya saja yang akan berbeza. Kerana seperti yang kita faham, nasionalisme Melayu itu membawa maksud nasionalisme Melayu itu masih lagi gagal untuk dilaksanakan. Dan apabila gagal dilaksanakan, maka penerusan kepada idea nasionalisme Melayu itu akan sentiasa ada. Akan ada pihak yang akan cuba bercakap soal Melayu selagi mana kedudukan orang Melayu, baik dari segi budayanya, bahasanya dan sebagainya itu diperkukuhkan dengan erti kata yang dalam erti kata yang sebenar. Baik, saya buka kepada persoalan. Macam mana tengok soalan ni? Soalan.
isu-isu tentang orang Melayu kawasan The New Malay Heartlands. Okay, soalan daripada, saya baca daripada bawah. Soalan saya dalam perbincangan hari ini adalah apa naratif dan isu utama pendukung ketuanan Melayu yang mengikat kekitaan orang Melayu? Adakah ia berbeza menurut demografi? Misalnya Liu Chintong mengutarakan bahawa The New Malay Heartlands bukan di kampung-kampung tapi di kawasan urban dan semi-urban. Dalam perbincangan ini adalah apa naratif dan isu utama pendukung ketuanan Melayu yang mengikat kekitaan orang Melayu? Adakah ia berbeza mengikut demografi? Kerana faktor migrasi orang Melayu terutamanya nasi muda kawasan bandar dan separa bandar Melayu Melayu Sebangi di Shah Alam. Isu-isu tentang orang Melayu kawasan berbeza dengan isu orang Melayu dalam sejarah politik Melayu sebelum merdeka. Naratif dan isu utama pendukung ketuanan Melayu yang mengikat kekitaan orang Melayu. Dia sebenarnya isu utama kepada pendukung ketuanan Melayu ialah isu-isu, sebenarnya isunya lebih kurang sama saja dengan isu-isu sebelum ini. Cuma kegagalan Pakatan Harapan untuk mempamerkan satu dipanggil wacana tanding kepada idea-idea ketuanan Melayu itu membuatkan kekuatan mereka yang bermain dengan idea ketuanan Melayu itu lebih kuat berbanding dengan Pakatan Harapan. Dan ini yang membuatkan orang Melayu lebih tertarik dengan idea-idea, mereka pergi kepada idea-idea yang dibawa oleh Muafakat Nasional. Naratif yang dibawa oleh Muafakat Nasional itu. Melayu terancam dalam isu ISET, dalam isu UEC. Walaupun kita lihat sebenarnya isu-isu tersebut sebenarnya sudah pun lama timbul di dalam dekat negara kita ni. Sudah pun dibawa oleh UMNO, oleh BN sebelum ini. Okay. Cuma apabila kegagalan untuk menampakkan imej pelindung Pakatan Harapan kepada orang Melayu itu, maka orang Melayu melihat Pakatan Harapan ini sangat apologetik dalam mempertahankan kepentingan Melayu. Harap menjawab. Tak ada soalan? Faktor migrasi orang Melayu terutamanya nasi muda ke kawasan bandar, para bandar. Saya tak pasti. Faktor migrasi orang Melayu, generasi muda, sama ada mereka migrasi itu mereka mengundi dekat mana. Mungkin kita kata mereka bermigrasi, tetapi apabila tiba masa untuk mengundi, mereka balik ke kampung. Sebab kebiasaannya kalau itu yang berlaku pada Pakatan Harapan di Kelantan, di Terengganu misalnya, dan juga apa yang berlaku pada parti-parti seperti PAS di Selangor dan sebagainya. Walaupun kita lihat PAS di Selangor itu kuat, tapi apabila tiba pada musim pengundian, maka mereka pendukung parti itu mereka balik kepada kawasan-kawasan mereka, di kampung-kampung mereka semula. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan saya tutup. Terima kasih.